Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnianya, dengan izinnya dapat lagi pada pagi ini kita bersua. Dengan izinnya pada pagi ini dapat lagi kita berjumpa. Dengan izinnya pada pagi ini masih lagi kita boleh bernafas. Dengan izinnya pada pagi ini masih lagi kita boleh bercakap, berbicara dengan mulut yang Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, dengan izinnya hari ini masih lagi kita menyedut udara melalui hidung yang Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini dengan izin Allah kita masih lagi boleh mendengar dengan anugerah telinga yang tidak terhingga, anugerah mata yang Allah kurniakan sehingga kita boleh melihat lagi pada pagi ini. Alhamdulillah, semuanya dengan izin Allah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan kita daripada tidur dalam keadaan sihat, dalam keadaan boleh berjalan, dalam keadaan boleh berkata-kata, dalam keadaan boleh mendengar, dalam keadaan boleh bernafas. Alhamdulillah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana biasa pada pagi ini kita akan sembang-sembang sedikit. Kita akan berbual-bual sedikit berkaitan dengan ziarah ke alam barzakh, berkaitan alam kubur, berkaitan alam akhirat. Dan kita pada pagi ini masih lagi seperti biasa membaca kitab berkaitan dengan ziarah ke alam barzakh karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kita dah masuk dalam satu tajuk berkaitan dengan kematian ini, dan satu tajuk yang baru pada pagi ini iaitu tanda-tanda husnul khatimah. Bagaimana yang dikatakan kematian itu sebagai husnul khatimah? Husnul khatimah ni perkara-perkara yang baik, perkara-perkara husnul khatimah. Ini akan kita bincangkan pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam perkara-perkara yang dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan pengakhiran yang baik, dalam keadaan Allah nak ambil nyawa kita, dalam keadaan kita dah cukup bersedia dengan amalan-amalan yang boleh membantu kita untuk kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam husnul khatimah, bukan dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi jom kita tengok apakah yang dikatakan
mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan perkara-perkara yang baik. Jadi jom kita tengok tanda-tanda kematian. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia, tuan-tuan, untuk menguji kita hamba, terutamanya manusia. Siapakah dalam kalangan kita ini yang paling baik amalnya, yang paling bagus amalannya, yang terbaik amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dinilai berdasarkan kita punya amalan, bukan dinilai berdasarkan apa yang kita buat dalam kehidupan kita ni, harta kita ke, bukan dinilai dari segi harta kita, bukan dinilai dari segi kekayaan kita, bukan dinilai dari segi kesihatan kita, tetapi bila mana Allah menilai kita ini, iaitu dari segi amalan kita. Kita, amalan inilah yang membezakan seseorang dengan seseorang, amalan kita. Jadi bila mana dalam kehidupan kita tu melakukan amalan-amalan yang baik, melakukan amalan-amalan yang bagus, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksudnya, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu. Yang ini kita, tuan-tuan, dia tu ialah Allah. Allah yang telah takdirkan kita hidup dan juga kita mati. Allah yang tentukan bila masa kita dihidupkan dan bila masa kita akan dimatikan. Itu semuanya kerja Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan arahkan kepada malaikat pencabut nyawa untuk sentiasa memberi peringatan kepada kita, yang semalam kita dah baca dah, tuan-tuan, berkaitan peringatan-peringatan yang ditunjukkan oleh malaikat maut, dinyatakan oleh malaikat maut, antaranya penyakit, antaranya uban. Itu semua tanda-tanda berkaitan dengan kematian. Dah beri peringatan dah kepada kita, sama ada kita ingat, sama ada kita akan ikut, sama ada kita buat tak tahu, buat donor je, wallah alam, bergantung kepada diri seseorang, bergantung kepada kita sendiri, tuan-tuan. Bergantung kepada kita sendirilah yang tentukan bagaimana kita duduk. Dan Allah juga yang tentukan segala-galanya, tuan-tuan, mentakdirkan. Dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup kita, tuan-tuan. Bukan benda lain, bukan benda bernyawa yang lain, bukan makhluk juga yang tentukan kita, tetapi Allah yang tentukan kita. Cuma bagaimana kaedah kematian, bagaimana cara kita mati tersebut, Allah juga yang tentukan. Ada orang meninggal tengah tidur, tengah tidur, terus tak bangun, tuan-tuan. Kita tengok senang, tetapi mungkin waktu tidur dia sedang bergelut dengan sakaratul maut. Sebab apa? Sebab setiap kematian ada sakaratnya. Nabi kata, setiap kematian ada sakarat, setiap kematian ada sakitnya tersendiri. Bergantung kepada amalan kita, bergantung kepada apa yang kita buat sewaktu kita sihat, bergantung kepada apa yang kita buat sewaktu kita hidup. Kematian ni, tuan-tuan, dia bergantung. Bila Allah nak cabut nyawa kita, roh nak keluar pada tubuh kita ni, tuan-tuan, bergantung kepada apa amalan yang kita buat dalam hidup kita. Kalau amalan kita itu bagus, kalau amalan kita tadi banyak, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita sewaktu Allah nak tarik nyawa kita. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana apa? Dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu, untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha berkuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah buat sesuatu tu untuk uji kita. Allah beri kita sakit, Allah sedang uji kita. Kerana apa? Kerana Allah sayang kita. Allah sayang kita, sebab tu Allah uji. Kalau Allah tak sayang, Allah tak akan uji, tuan-tuan.
Tidaklah kalau tak uji langsung tak sayang, tapi sekurang-kurangnya bila mana Allah uji kita, tuan-tuan, kita manusia ni selalu kena diperingatkan, kerana kita ni sering lupa, kerana kita selalu teralpa. Bila mana ada ujian baru kita akan teringat, oh Allah wujud, oh Allah ada, oh Allah masih bersama dengan aku. Sebab tu Allah sentiasa berikan kita ujian. Tetapi ujian kepada kita ni tidak seteruk ujian para nabi, tidak seteruk ujian yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dalam kandungan mak lagi. Dalam kandungan mak lagi, tuan-tuan, Allah menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tuan-tuan. Sentiasa ada ujian, sentiasa ada ujian dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita tak heranlah, tuan-tuan, ujian kita ni Allah berikan supaya nak beri peringatan kepada kita bahawa kita sentiasa ingat kepada Allah. Allah minta kita sentiasa ingat kepada Dia. Dia yang ciptakan kita, tuan-tuan. Dan dengan Dia jugalah kita nak mengadu, dan kepada Dia jugalah kita nak minta sesuatu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila perkara ini berlaku, tuan-tuan, mintalah dengan Allah. Minta direct terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa ujian yang Allah berikan kecuali kematian. Bila Allah diuji dengan kematian, hak ni tak boleh nak buat apa dah, tuan-tuan. Tak boleh nak buat apa, terputus. Terputus segala amalan, terputus semuanya. Tetapi bila mana Allah bagi ujian kita sakit, bila mana Allah beri ujian dengan benda-benda yang kita masih hidup, tuan-tuan, tempuhlah dengan keredaan Allah. Kembalilah kepada Allah semula. Sayang Allah semula, insya-Allah Allah akan sayang kita kembali. Tuan-tuan, puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Allah nak uji kita dan tidak ada apa-apa. Dan tuan-tuan, terdapat banyak hadis yang menyatakan tentang tanda-tanda seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Antara syarat paling penting seseorang itu untuk mendapat husnul khatimah ialah mati dalam keadaan menganut agama Islam. Ni yang paling penting sekali. Yang paling penting sekali, tuan-tuan, sebelum kita nak cerita berkenaan husnul khatimah yang lain, husnul khatimah yang paling aula, yang paling utama ialah, tuan-tuan, kita mati dalam keadaan Islam. Minta kepada Allah, ya Allah, kalau nak tarik nyawa aku, tariklah aku yang dah masih dalam keadaan Islam, dalam aku masih beriman kepada Engkau, ya Allah. Minta kepada begitu kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, untuk Allah matikan kita dalam keadaan Islam. Ini paling utama sekali. Inilah nikmat yang tidak terhingga yang Allah kurniakan kepada kita, tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya percaya kawan-kawan saya di dalam ini semuanya Islam. Mungkin ada yang non-Muslim pun mungkin ada, tetapi ramai yang Muslim di dalam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang kita yang Muslim ni, tuan-tuan, kita perlu ingat bahawa kita hidup dalam agama Islam ni telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada awal lagi. Daripada awal lagi Allah dah pilih kita, tuan-tuan, untuk kita hidup dalam keadaan Islam. Dan Allah pilih awal-awal, tuan, sewaktu kita berada di Lauh Mahfuz, seperti sewaktu kita berada di alam roh lagi, Allah dah pilih. Allah nak tiupkan roh kita ni, Allah nak tiup roh kita ni dalam perut mak siapa. Dalam perut mak siapa, tuan-tuan? Alhamdulillah, kita dilahirkan oleh dalam perut mak kita yang beragama Islam. Sebab Allah dah pilih kita, tuan-tuan. Allah dah pilih kita. Jadi bagaimana untuk kita mencorakkan kehidupan kita yang atas muka bumi ini, kita yang corakkan. Dan walaupun dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama kita yang corakkan. Kita yang humban diri kita ke lembah maksiat. Kita yang humban diri kita ke lembah kehinaan. Kita yang humban diri kita ke dalam neraka Jahannam kalau kita tidak ikut apa yang Allah tentukan. Tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi kitalah yang corakkan segala-galanya, tuan-tuan. Kain yang putih kita yang warnakan. Tuan-tuan, nak warna pun nak biarkan dia putih sentiasa, ada hitam sikit dipadam, ada hitam sikit dipadam, ataupun kita nak corakkan dengan pelbagai warna, terpulang kepada kita, tuan-tuan. Kita yang corakkan dia, kita yang warnakan dia. Jadi tuan-tuan, Allah dah tentukan, Allah dah pilih kita. Allah dah pilih kita, tuan-tuan. Hidayah milik Allah, tuan-tuan. Hidayah milik Allah. Sebab apa Allah pilih kita? Alhamdulillah, Allah pilih. Itu saja, tuan-tuan. Allah pilih kita untuk kita hidup atas muka dunia sekarang ini. Dan Allah pilih kita untuk kita berada di dalam Islam, berada dalam agama Islam.
Jadi tuan-tuan, ada juga kadang-kadang sejarah dah tunjukkan kepada kita, tuan-tuan. Sejarah dah tunjukkan kepada kita yang mana hidayah ni milik Allah. Walaupun kita berada di sisi baginda Nabi SAW, tetapi kalau Allah tak pilih kita, kita tetap tidak akan beriman kepada Nabi SAW, kepada ajaran yang Nabi bawa, yang agama yang Allah utuskan, utusan yang Allah utuskan. Hatta kalau kita duduk sebelah Nabi pun, tuan-tuan, kalau kita lahir pada zaman Nabi Muhammad SAW, lahir pada zaman Nabi dan duduk sebelah Nabi pun, namun bila Allah tidak memberi hidayah, bila Allah tidak pilih di dalam Islam, tetap tidak akan dapat. Seperti mana pak saudara Nabi, tuan-tuan, Abu Talib. Abu Talib, tuan-tuan, lindung Nabi, sayang kepada Nabi, lindung kepada Nabi. Daripada umur 8 tahun, Abu Talib ni Abu Talib jaga Nabi SAW, tuan-tuan, sehinggalah Nabi berkahwin, duduk dengan pak saudara. Nabi tinggal dengan pak saudara, tuan-tuan. Dan pak saudara yang Nabi SAW anggap sebagai bapa, anggap sebagai ayah. Kerana Nabi diuji oleh Allah SWT daripada dalam kandungan. Nabi tak pernah tengok sekalipun muka ayah. Sekalipun Nabi tak pernah tengok muka ayah baginda, tuan-tuan. Sekalipun tak pernah. Kerana apa? Kerana ayah baginda Nabi SAW meninggal, wafat sewaktu Nabi masih berada dalam kandungan maknya. Jadi tuan-tuan, Allah diuji. Allah uji Nabi SAW, tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita tengok ada hadis menyatakan bahawa para Nabi, para Rasul ni diuji oleh Allah SWT dengan lebih sekali ganda daripada manusia biasa. Begitu juga dengan kesakitan. Terutama kesakitan berkaitan dengan sakaratul maut. Sebab itulah kalau kita baca sejarah, baca sirah Nabawiyah ni, tuan-tuan, cerita kepada kita bahawa Nabi SAW ketika nak wafat, Nabi mengadu sakit, tuan-tuan. Sehingga kan kalau kita tengok sirahnya, tuan-tuan, sirahnya berkaitan kewafatan Nabi SAW bermula daripada bulan Safar. Bermula daripada bulan Safar, Nabi dah mulai sakit. Nabi dah mulai sakit. Dan sehingga kan ada satu ketika, tuan-tuan, sahabat Nabi SAW pegang, sentuh Nabi dan angkat balik. Sentuh, angkat balik. Kerana apa? Kerana terlampau panas. Badan Nabi terlampau panas. Nabi daripada bulan Safar sehinggalah hingga kewafatan Nabi SAW beberapa kali pengsan sedar. Pengsan sedar. Pengsan sedar. Beberapa kali. Nak cerita ni, tuan-tuan, deritanya Nabi SAW sewaktu di akhir hayat. Sehingga kan Nabi, sebelum Nabi menghembuskan nafas, Nabi bersabda, tuan-tuan, Nabi kata apa? Setiap kematian tu ada sakarat. Setiap kematian tu ada kesakitan dia, tuan-tuan. Ada kesakitan dia. Dan para Nabi diuji 2 kali ganda daripada manusia biasa. 2 kali ganda, tuan-tuan. Kalau kita dilibas 1000 bilah pedang, 1000 bilah pedang, para Nabi dan para Rasul mungkin seolah-olah dilibas dengan beribu-ribu bilah pedang, tuan-tuan. Sakitnya kematian. Sakitnya nak mati tadi, tuan-tuan. Sangat sakit. Sebab tu Nabi kata apa? Setiap kematian ada sakarat. Setiap kematian ada kesakitan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, syarat yang paling penting tadi ialah kita menganut agama Islam, tuan. Ini husnul khatimah pertama, paling penting sekali. Dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melafazkan syahadah sebelum dia meninggal dunia. Sebab itulah, tuan-tuan, Nabi pesan kepada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang hampir meninggal dunia dengan perkataan la ilaha illallah. Jika dia mampu berkata-kata, dia akan jawab dengan la ilaha illallah. Dia akan ikut kita dengan la ilaha illallah. Tapi jika dia dah tidak lagi mampu untuk berkata-kata, mudah-mudahan dia ikut dalam hati dia, tuan-tuan. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan dia ikut apa yang kita baca. Paling-paling tidak, kalau dia tidak membaca la ilaha illallah, paling tidak di akhir hayat dia menyebut perkataan Allah, tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang hampir meninggal dunia dengan perkataan la ilaha illallah. Dan antara tanda-tanda husnul khatimah ialah siapa yang sempat melafazkan kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia.
Inilah antara husnul khatimah yang paling utama. Selain daripada agama Islam tadi, dia boleh melafazkan syahadah. Sama ada syahadah tu secara penuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun sekadar sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, dia boleh menyebut perkataan la ilaha illallah. Ini husnul khatimah yang pertama, tuan-tuan. Dia boleh menyebut kalimah syahadah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nah, tu saja, tuan-tuan. Mudahnya kenapa, tuan-tuan? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, yakni maksudnya tiada Tuhan yang melainkan Allah, dakhala al-jannah, dia akan masuk syurga. Tuan-tuan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu antara yang pemula, antara utama berkaitan dengan husnul khatimah. Dan seterusnya, tuan-tuan, apa lagi? Apa dalil? Selain itu terdapat lagi beberapa tanda bagi kematian yang berkaitan dengan husnul khatimah. Terbahagi kepada dari sudut. Husnul khatimah ni, tuan-tuan, dia bukan satu benda saja, tapi terbahagi kepada beberapa sudut. Yang pertama dari sudut masa. Bila dia meninggal, tuan-tuan, masa dia. Yang kedua dari segi tempat dia meninggal, di mana. Di mana dia meninggal, dan keadaannya, bagaimana keadaan dia meninggal. Tiga benda ni dinilai, yang dikatakan sebagai husnul khatimah, dinilai daripada tiga metodologi ni. Dinilai berdasarkan tiga kaedah ni, tuan-tuan, tiga panduan ini. Yang pertama dari segi masa, bila dia meninggal. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, pertama masa. Yang kedua dari segi tempat, di mana dia meninggal. Di atas jalan raya ke, di masjid ke, di rumah, dalam rumah ibadah masjid lah, surau ke, ataupun tengah ataupun di rumah-rumah pelacuran ke, tuan-tuan. Sebab saya pernah nampak, saya pernah jumpa yang meninggal di rumah pelacuran, tuan-tuan. Kebetulan, tuan-tuan, kebetulan. Dan keadaan bagaimana dia meninggal tadi, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antaranya, tuan-tuan, antara orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, mati pada hari atau malam Jumaat. Nah, ini utama sekali, tuan-tuan. Mati ataupun mati pada hari Jumaat atau malam dia. Malam maknanya daripada hari Khamis. Hari Khamis, malam Jumaat, dan juga hari Jumaat sehinggalah ke malam, tuan-tuan. Dia meninggal, tuan-tuan. Bermula daripada selepas maghrib hari Khamis meninggal, dan sehinggalah ke hari Jumaat sebelah malam, tuan-tuan. Dikatakan meninggal, iaitu mati pada hari atau malam Jumaat. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, tuan-tuan. Yang maksudnya, tuan-tuan, tidak ada orang Islam yang meninggal pada hari atau malam Jumaat kecuali Allah SWT akan melindunginya daripada fitnah kubur. Ini hadis yang sahih, tuan-tuan. Hadis yang sahih. Tidak ada orang Islam yang meninggal dunia pada hari atau malam Jumaat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan melindunginya daripada fitnah kubur. Mana dia meninggal hari Jumaat. Sebab tu kalau kita tengok kebanyakan alim ulama, kebanyakan orang-orang baik, kebanyakan orang baik, tuan-tuan, dia meninggal hari Jumaat. Kebanyakan, tuan-tuan. Tapi meninggal ni Allah tentukan dah hari apa, tuan-tuan. Cuma ini kelebihan atau husnul khatimah. Bila meninggal dia, mati dia dalam keadaan yang husnul khatimah. Yang pertama antara dia, meninggal dalam keadaan hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Tuan-tuan dan puan, yang keduanya, ini antara yang kita sebutkan tadi, mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah sewaktu di akhir hayat dia. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan berpeluh di dahinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul mu'mini bi'arqil janbin. Ya, tuan-tuan. Bi'arqil jabin. Tanda kematian bagi seorang mukmin ialah berpeluh di dahinya. Dahi dia berpeluh, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, di akhir hayat.
Tuan-tuan, cerita berkenaan berpeluh di dahi, tuan-tuan. Saya dah jumpa beberapa kes, tuan-tuan. Saya dah jumpa beberapa kes orang yang meninggal yang dahinya berpeluh, tuan-tuan. Dahinya berpeluh. Yang pertama, sebelum kita mandikan dia, sebab saya banyak mandi jenazah, tuan-tuan. Saya jumpa, tuan-tuan, sebelum mandikan pun ada, dan selepas mandi pun masih ada, tuan-tuan. Yang kita anggap peluh, tuan, mungkin kena percikan air duduk dalam kenderaan jenazah daripada rumah. Tetapi tuan, kalau ikutkan, bila dah mati tak akan keluar lagi peluh, tuan-tuan, tak akan keluar lagi. Tapi bila sampai tempat mandi, tuan-tuan, kita tengok kepala dia berpeluh, tuan-tuan. Kita rasa ni pegang kepala, tarik berpeluh. Kita rasa, tuan-tuan, bukan setakat rasa, malahan kita nampak bintik-bintik peluh. Nampak bintik-bintik peluh di dahi dia, tuan-tuan. Di dahi dia. Saya jumpa beberapa kali. Dan ada satu kes, tuan-tuan, kita dah mandi pun semua, dah lap semua, dah kering semua, dah siap kafan, tengok dahi dia berpeluh. Dahi dia berpeluh, tuan-tuan. Dahi orang mati tadi berpeluh, tuan-tuan. Kalau kita tengok bukan sekat dahi sajalah, tuan-tuan. Kita uruskan jenazah dia rasa senang, rasa mudah. Dan dia meninggal, tengok muka senyum, tuan-tuan. Dalam macam dia tidur, betul-betul macam dia tidur. Tidur bukan kadang-kadang tak ada berdengkur, tuan, tapi dia tak, tuan. Nampak cantik. Nampak dia dalam keadaan pejam mata seolah macam tengah berehat. Bukan tengah tidur pun, tengah berehat, tuan-tuan. Dia sedar macam tengah berehat, tuan-tuan. Pejam mata, senyum. Saya jumpa dah, tuan-tuan. Banyak kali dah saya jumpa. Kemudian, tuan-tuan, bila saya dah siap kafan, saya nampak ada air. Saya pun lap lah. Lap begitu. Bukan lap dengan tangan lah, lap ambil kain. Kain lap. Okay. Duduk sekejap, tuan-tuan. Lebih kurang sampai 10 minit, tuan. Sebab tu mereka pusing, duk tengok jenazah tadi, tuan. Tengok air. Ada lagi air. Mari ikut mana, tuan-tuan? Mari ikut mana? Lap lagi, tuan-tuan. Sebab mereka nak cium, tuan. Ada keluarga dia nak cium. Saya pun lap lagi. Lepas tu sampailah kali ke-30, saya tak lap dah, tuan-tuan. Saya tak lap dah. Sebab apa, tuan-tuan? Dia mungkin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada benda baik. Jadi bila kita tanya keluarga dia, tuan-tuan, bila kita rujuk dengan family dia, apa amalan dia buat? Dia ni rupa-rupanya suka bangun tahajud, tuan-tuan. Antara dia bangun tahajud daripada bini dia kenal, daripada mula perkahwin, tuan-tuan, dia kata dia tak pernah tengok suami dia ni tak bangun tahajud. Kalau ada mungkinlah sehari dua tu ada lah, dia kata, tuan-tuan. Sehari dua tu ada. Tetapi sentiasa dengan tahajud, sentiasa dia bangun malam. Bangun malam tu kadang-kadang dia bangun pukul 4 saat. Bangun pukul 4 dia dah mula bangun dah. Saya tidur lagi, dia kata, tuan-tuan. Saya tidur lagi, tapi suami saya pukul 4 tu dia dah bangun dah. Pukul 4 dia dah bangun dan dia dah siap-siap, dah mandi, semua siap dah. Kemudian dia terus pergi tahajud. Tuan-tuan. Sehinggalah dia zikir lah apa semua, sehinggalah azan subuh. Bila azan subuh dia pergi berjemaah. Sama ada di surau ke di masjid ke. Biasa, yang mana dekat lah. Dia kata kalau hari cuti dia pergi jauh sedikit. Dia cari masjid-masjid besar, dia kata kalau hari cuti. Kalau hari dia bekerja, dia pergi ke surau, dia kata. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin-muslimat dirahmati Allah. Jadi bila dia meninggal, bila dia mati, Allah tarik nyawa dia dan Allah tunjukkan, tuan-tuan, betapa bagusnya amalan dia itu mungkin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berpeluh di dahi, tuan-tuan. Diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala beramal soleh sebelum dia meninggal dunia. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud, jika sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan terhadap hamba-Nya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sentiasa melakukan amal ibadah. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, bagaimana dia menjadikannya sentiasa melakukan amal? Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum daripada kematiannya. Di akhir hayat, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita jangan nilai seseorang tu, kita tengok pakaian dia, kita tengok tingkah laku dia. Dan kita tak tahu, mungkin Allah akan panjangkan umur dia, dan mungkin Allah akan jadikan dia orang yang baik, orang yang soleh. Dia menyesali apa yang dia buat, dan dia bertaubat kepada Allah SWT. Dia pun bertaubat dengan sebenar-benar taubat, tuan-tuan. Namun selepas beberapa hari bertaubat, dia meninggal. Tuan-tuan. Kadang-kadang inilah antara benda yang terbaik dalam hidup dia. Tapi janganlah kita sengaja pergi buat benda salah pula, dengan harapan mudah-mudahan nanti Allah bagi peluang pada aku untuk aku bertaubat. Tak boleh kita beranggapan begitu. Yang ini kalau Allah nak bagi hidayah, tuan. Kadang-kadang kita tengok dia buat jahat tu sampai mati, tuan. Sampai mati dia buat jahat, tuan. Kadang-kadang ada yang berubah. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Jadi bagaimana dia menjadikan sentiasa melakukan amal? Nabi kata apa? Allah SWT memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum daripada kematiannya, sebelum Allah jemput nyawa dia. Di akhir hayat dia, tuan-tuan, dia berubah jadi orang yang lebih baik. Dia berasa gembira dan senang hati untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Muslim lah, hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa gembira bertemu dengan Allah, maka Allah gembira bertemu dengannya, dan barang siapa berasa berat bertemu dengan Allah, maka Allah juga berasa berat bertemu dengannya. Tuan-tuan, ini tuan-tuan yang diceritakan berkenaan dengan husnul khatimah, bergantung kepada dia sendiri, tuan-tuan. Bergantung kepada dia sendiri. Sebab tu ada hadis yang lepas, tuan-tuan, beberapa hari lepas kita ada baca sebuah hadis yang mana dia bersedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Bersedia, sangat bersedia, dia sangat rindu. Dia cerita berkenaan dengan dia dimarahi oleh mak ayah, tak suka mak ayah, tuan-tuan. Tetapi dia kata kalau ini sebab dia kata dia rindu kematian sebab Allah lebih sayang dia, Allah lebih sukakan dia, tuan-tuan. Jadi dia pun mati, tuan-tuan. Dia pun mati dalam keadaan dia suka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia meninggal mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian disebabkan, meninggal disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan perut. Wa man mata fil batni fahuwa syahidun. Nabi SAW kata apa, tuan-tuan? Wa man mata fil batni fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati akibat penyakit berkaitan perut, maka dia mati dalam keadaan syahid. Banyaklah, tuan-tuan, banyak yang mati berkaitan di dalam perut. Dalam perut ni bagaimana, tuan-tuan? Contoh sakit perut, contoh ta'un, penyakit ta'un, tuan-tuan. Penyakit ta'un ni sekarang orang yang kena coronavirus, tuan-tuan, corona COVID-19, tuan-tuan, pun rosak dalam perut dia, berkaitan dengan perut, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah matikan mereka dalam keadaan husnul khatimah, tuan-tuan. Meninggal dunia disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan perut, tuan-tuan. Meninggal dunia dalam keadaan lemas tenggelam, jatuh bangunan dan syahid ke jalan Allah. Orang yang mati syahid ada 5, iaitu yang meninggal dunia kerana penyakit ta'un, sakit perut, tenggelam, orang jatuh daripada bangunan atau tebing, dan syahid di jalan Allah. Yang syahid di jalan Allah ni dah tentu dah, tuan-tuan. Dah tentu dah. Sehingga kan, tuan-tuan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Mereka kata apa? Orang yang mati syahid, tuan-tuan, mati syahid ni, mereka akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mati sekali lagi. Untuk hidup sekali lagi atas dunia dan mati syahid lagi, tuan-tuan. Hidup atas dunia, mati syahid lagi. Tuan-tuan, buat masa sekarang, tuan-tuan, kalau kita tengok di alam barzah, hidup roh ni di alam barzah, bukan dalam syurga, tuan-tuan. Di alam barzah, bukan dalam syurga. Syurga masih belum, siapa-siapa masih belum duduk lagi dalam syurga, tuan-tuan. Siapa-siapa masih belum masuk. Kerana orang pertama yang akan masuk dalam syurga nanti ialah Nabi Muhammad SAW. Apabila semua ni telah ditentukan amalan masing-masing, dan orang pertama yang akan jejakkan kaki dalam syurga ialah Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum ini dihuni oleh Nabi Adam, bapa segala manusia, Nabi Adam AS, dan dikeluarkan daripada syurga tu tadi. Lepas tu tidak ada lagi. Allah tutup dulu. Dan biasanya, dan akan dibuka, syurga ni akan dibuka setelah berlaku semua kematian, tuan-tuan. Yang kita cerita nikmat syurga, nikmat lazat, semua diceritakan dalam Al-Quran, semua diceritakan berpandukan pada hadis Nabi SAW. Dan lagi, tuan-tuan, yang dicerita nikmat tadi ialah nikmat di alam barzah, nikmat di alam kubur. Nikmat alam barzah pun dia dah rasa dah, tuan-tuan. Dan biasanya, tuan-tuan, bila mana di alam barzah dia hidup dalam keadaan tenang, dia hidup dalam keadaan seronok di alam barzah, insya-Allah begitu juga bila di alam akhirat nanti, tuan-tuan. Di alam barzah lah, akhirat dah, tuan-tuan. Tapi dia bukan satu alam yang lain lagi, tuan-tuan. Dia masih berada di alam barzah. Alam barzah satu alam yang lain. Alam akhirat ni alam yang lain, tuan-tuan. Ataupun kita cerita macam mana, tuan-tuan, alam kubur ni benda lain, alam barzah ni benda lain. Tetapi di syurga neraka tu lain, benda yang lain, tuan-tuan. Yang kata kena seksa tu bukan seksa dalam syurga, dalam neraka, tuan-tuan. Siksaan yang terdapat di dalam kubur, sewaktu dia berada di alam barzah, tuan-tuan. Siksaan dia lain, tuan-tuan. Itu lain pula, tuan-tuan. Tapi kalau dalam alam barzah dia dah mula kena seksa teruk, jadi peluang untuk dia masuk syurga sangat nipis, sangat nipis. Tetapi jika dia berada di alam barzah, Allah layan dia dengan keadaan macam tetamu Allah,
semua dah keadaan seronok, dah keadaan gembira, peluang untuk didapatkan syurga Allah sangat tinggi. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Meninggal dunia dalam keadaan melahirkan anak. Seorang Muslim yang terbunuh dikira sebagai seorang syahid. Mati akibat ta'un juga dikira sebagai syahid. Kematian kerana sakit perut, mati lemas. Dan seorang wanita meninggal dunia kerana melahirkan anaknya dikira mati syahid. Itu juga dikira mati syahid, tuan-tuan. Syahid ni ada dua, syahid dunia dan akhirat, tuan-tuan. Yang fi sabilillah ni dia syahid dunia dan akhirat, kedua-duanya, tuan-tuan. Ini tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang seterusnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bagaimana? Meninggal dunia kerana mempertahankan harta dan maruah dirinya. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imamul Muslim, yang bermaksud, datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana kalau ada seseorang yang hendak mengambil hartaku? Baginda SAW bersabda, jangan engkau berikan hartamu. Bagaimana kalau dia melawanku? Baginda SAW bersabda, lawanlah dia. Bagaimana kalau dia membunuhku? Lalu baginda SAW bersabda, engkau syahid. Bagaimana kalau aku membunuhnya? Baginda SAW bersabda, dia di neraka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkaitan kita mempertahankan harta kita. Yang penting harta kita tu memang harta halal. Tanah kita tu tanah kita. Yang selalu yang kita terjadi tentang sekarang ni, tuan-tuan, itu tanah tu bukan tanah milik kita. Tanah bukan milik kita, kita nak mempertahankan. Itu jadi masalah sedikitlah, tuan-tuan. Itu undang-undang dunia, tuan-tuan. Undang-undang dunia. Saya cerita undang-undang dunia. Yang mana tanah bukan milik kita, tuan-tuan. Tanah milik kerajaan, contohlah. Sebab kita ada kerajaan, tanah tu milik kerajaan. Kerajaan nak mari robohkan tanah, tuan-tuan. Nak mari robohkan rumah sebab kerajaan nak buat jalan ke, nak buat pembangunan ke, tuan-tuan. Kita mempertahankan. Kita mempertahankan tanah kita. Sedangkan bukan tanah kita. Yang katakan di sini, Nabi SAW kata apa ni? Ini harta yang kita cari sendiri. Tanah kita, rumah kita sendiri. Ini harta benda ataupun maruah lah, tuan-tuan. Ataupun maruah. Tetapi kalau ikut undang-undang kita sekarang ni dia lain sedikit, tuan. Terbalik sikit. Kita nak mempertahankan harta kita. Tapi kalau salah gaya dah, kita masuk dalam. Tuan-tuan. Ini undang-undang dunia, tuan-tuan. Undang-undang dunia. Tetapi kalau kita tengok pada Rasulullah SAW, kalau kita mempertahankan harta kita tadi, tuan-tuan, maknanya kalau kita terbunuh sekalipun, kita dikira sebagai syahid. Meninggal dunia dalam keadaan melakukan amal soleh. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas kerana mencari kerana Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri hayatnya dengan perkara tersebut, niscaya dia akan masuk syurga. Barang siapa yang berpuasa pada suatu hari kerana ingin mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala dan akhiri hayatnya dengan perkara tersebut, niscaya ia akan masuk syurga. Barang siapa yang bersedekah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala kemudian dia meninggal dunia, maka dia juga akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa yang kita buat, tuan? Kita minta keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan redha kepada kita, tuan-tuan. Lalu, tuan-tuan, inilah yang akan berlaku kalau kita sedang bersedekah meninggal. Sama juga kalau kita sedang melakukan amal ibadah, dia buat baik di tengah sembahyang, meninggal di dalam masjid. Itu semua antara perkara-perkara yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tuan. Yang meninggal dalam keadaan Allah naikkan martabat dia, bukan Allah aibkan dia. Berbeza kalau meninggal di rumah pelacuran, berbeza kalau meninggal di rumah yang sedang melanggar pelacur. Contoh dia, tuan. Jadi mungkin meninggal dalam keadaan sedang berjudi, meninggal keadaan sedang minum arak, tuan. Contoh dalam keadaan mabuk, tuan. Itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tetapi bila dia meninggal dalam rumah ibadah Islam, meninggal dalam keadaan tengah sembahyang, tengah-tengah azan, Allah naikkan martabat dia, maksudnya. Jadi begitu juga maknanya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan berikut adalah tanda-tanda kematian yang baik dalam hadis Nabi SAW, tuan. Jadi marilah sama-sama kita minta supaya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita ada doa dia, tuan-tuan. Ada doa dia, tuan-tuan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah.
Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah kamu matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Wallahu a'lamu bissawab. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita zikir sedikit pada pagi ini. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan zikir ini dapat Allah lindungkan kita, dapat Allah sihatkan kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illallah hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل ورب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. أصبحنا وأصبح ملك لله رب العالمين. اللهم أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا وأصبح ملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر. سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطان وشركه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آحد بناصياتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلقي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي.
وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تمينني وأنت تحييني. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan, sama-sama berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, laukana bainana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.